Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'allamtana bikim subhana ma fahamtana wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah wal 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala yang masih lagi untuk datang ke rumah menunaikan perintah Allah dan ketaatan kita ini. Pada malam ini kita wasailul wusul ila syamailir rasul yang disabdakan oleh baginda dalam pelbagai rahimahullahu ta'ala wa umihi fid daraini amin. Wa qala an-nabiy sallallahu syai'an akthar, bersabda Nabi, barang siapa nescaya memperbanyakkan, ia akan banyak menyebutnya sesuatu perkara, maka sebut perkara tu. Kan tanda cinta seseorang itu khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, junjungan kita yang mulia bagi dalam tanda benar kita kepada adalah dengan Subhanahu wa ta'ala, baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati hamba Allah gementar takut pada Allah, ada perasaan Subhanahu wa ta'ala, ingat pada Allah, ada cinta, maka lidah ni dia automatik akan masukkan perkataan ingatkan kita kepada Allah. Itu ada apa, tengoklah kita ni banyak pula yang ada dalam hati, yang ada sebenarnya. Kita bangun kita ceritakan, yang kita sembang, yang sebenarnya bertambah. Ada cinta pada Allah, cinta pada saja daripada tidur dia dapat ingat Allah lah. Saja daripada tidur boleh baca doa. Bangun celik mata, alhamdulillahil nusyur, bangun tidur terus ingat Allah. Allah zat yang dan akan dan kepada an-nusyur kepada Allah Ta'ala, akan dibangkit bangun tidur. Kita ingat Allah, bangun baca doa tidur, bangun tidur, doa bangun tidur. Tidur dapat ingat Allah, dapat berzikir kepada Allah. Tidur dengan ingat bismikallahumma ahya wa nama Allah, aku mati. Ingat, bangun pula ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah benarnya cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah selawat kita kepada baginda, dan Allah Subhanahu kepada kita supaya kita ini sentiasa sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat sebanyak-banyaknya. Di dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, alladzina amanu udhkurullaha dzikran, wahai orang-orang yang ingatlah, sebutlah nama Allah, dzikran katsira, Allah dzikran katsira, sebut yang banyak. Banyak tu maknanya banyaklah. Ini ingatlah Allah subhanahu. Banyak mana banyaklah. Lebih daripada segala tuntutannya. Sebenarnya wasab tak pagi dan petang. Sebut pagi maksud sepanjang hari. Walaupun sebut pagi, kita ada atas dunia ni si petang malam.
dua. Disebut dua ni bukan makna dua waktunya kita kena bertasbih, maksudnya sepanjang hari kita bertasbih kepada Allah. Tanda kita ingat kepada Allah, tanda kita macam orang yang dia cinta apa-apa, dia suka apa, banyak orang yang suka pada bola sepak, dia akan cerita sepanjang hari, cerita pasal bola, cerita pasal bola, jumpa sayang-sayang cerita pasal kereta, tak habis cerita, minat motor. Tapi Allah Ta'ala nak kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebut nama. Tapi ni benda duduk dalam hati ni, dia bukan boleh buat-buat. Betul nak datang cinta pada Allah, dia kena usaha lah, kena usaha. Kita buat latihan sebut nama Allah kepada Allah. Latihan yang paling mudahnya setiap kali lepas sembahyang fardu, kita berzikir, zikir dengan sepenuh perhatian. Kita bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir dengan penuh perhatian, dengan sepenuh hati kita ingat pada Allah. Subhanallah tu makna dia apa, alhamdulillah tu makna dia apa, Allahu akbar tu makna dia apa. Barulah sedikit demi sedikit demi sedikit dia akan datang kemanisan dalam hati kita. Bila kita sebut la ilaha illallah, rasa seronok, rasa sedap. Sebab dia apa? Sebab dia masuk dalam hati ni. Tapi kalau kita zikir setakat lidah sahaja, lidah kita sahaja berzikir, hati dia tak masuk, hati kita tidak ikut sama ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan jadi bosan. Dia akan jadi bosan. Zikir la ilaha illallah subhanallah 33 kali tu rasa banyak dah. Sebanyak dah. Dalam tahlil tu imam katik la ilaha illallah, dia bilang lebih 100 dah, tak habis lagi, letih lah. Dalam hati dia ada Allah, disebut la ilaha illallah, lagi sebut lagi sedap, lagi sebut lagi sedap, lagi dia berasa seronok. Dan sampai satu tahap kalau kita tak sebut, kita jadi tak sedap. Biasa sebut hari-hari, kita ingat Allah Ta'ala, zikir pada Allah, selawat pada Nabi, hari-hari kita berzikir. Tiba-tiba ada satu hari kita tak dapat zikir banyak tu. Masa tu kita akan rasa susah. Hati kita rasa tak seronok, tak habis lagi hari ni, tak cukup lagi hari ni. Itu tandanya kemanisan berzikir itu dah masuk dalam hati kita. Ada sebahagian ulama sebut tanda cinta yang sebenar ialah apabila seseorang itu ingat kepada orang yang dia cinta, orang yang dia kasih, benda yang dia kasih, sebanyak bilangan nafas dia. Sebanyak bilangan nafas dia. Nafas dia keluar masuk tak pernah lupa. Tak pernah lupa. Itu tanda cinta ni. Allah. Dan semua ini menuntut kepada apa? Kepada usaha. Usaha daripada kita. Hari-hari. Manusia biasa macam kita ni, yalah, dengan kesibukan kita, dengan kerja kita,
Tapi dalam kesibukan kita itu, kita cuba lapangkan masa. Ulama kata nak berzikir, nak buat amal ni, dia tak boleh cari masa lapang. Kita nak buat amal, kita nak cari masa lapang, memang tak jumpa lah. Tak jumpa masa lapang. Tanya siapa pun. Tanya, kita tengok orang yang duduk saja tu, tanya dia pun kata tak ada masa. Tak ada masa. Sifat amal ataupun ibadat ni ialah kita kena lapangkan masa kita. Kita kena lapangkan masa. Kita kena ejah. Bagi contoh lah, orang ni kalau dia ada minat yang tertentu dalam apa-apa benda lah. Ada orang minat ngai, ada orang minat sukan, dia akan ejah masa dia. Mingguan ke, harian ke, dia akan ejah supaya masa yang telah ditetapkan tu dia dapat ada di tempat yang dia suka tu. Waktunya dia buat benda ni. Dia tak ada kerja ke? Ada kerja. Macam mana dia boleh pergi tu? Macam mana dia boleh pergi main? Macam mana dia boleh pergi sana, boleh pergi sini? Pergi melancong contohnya. Sebab dia lapangkan masa dia. Dia ejah. Ini masa ni dikosongkan masa ni untuk buat benda. Begitu juga kita ni. Nak buat ibadat ni, nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu lapangkan masa, cari ejah masa kita. Ada satu ada latihan ni sebagai latihan. Sebelum nak sampai dapat boleh ingat Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dan keadaan ni, yang pertama sekali ialah kita tentukan masa kita. Ada dalam satu hari 24 jam, ada satu masa yang kita khususkan untuk berzikir, untuk ingat Allah, untuk selawat atas Nabi. Sikit demi sikit, dia akan tambah. Lepas tu baru dia akan datang. Bila kemanisan tu datang, rasa seronok tu datang, rasa cinta, rasa kasih pada Allah dan Rasul ni datang, masa tu dia tak ada masa dah. Duduklah kat mana-mana pun dia akan ingat Allah. Macam orang mengaji lah, budak-budak tahfiz mengaji tu, kalau mula-mula masuk tu main susah lagi nak baca. Duduk dalam kelas tu baca Quran je, pagi sampai ke petang baca. Tapi bila sampai satu tahap, dia duduk mana-mana pun dia nak baca. Silat-silat masuk tandas pun dia baca juga. Dia automatik keluar, dia nak baca. Terpaksa pula orang panggil kawal lidah tu supaya tak terkeluar. Kalau kat tempat saya tu, bila ujian akhir tu sampai tahap dia boleh baca satu hari 10 juzuk tanpa melihat Quran. Hak lebih lagi 15 juzuk, ada 30 juzuk sehari baca. Ada anak murid saya baru ni, ada pelajar dia tamat hafalan yang terakhir. Anak murid dia tamat hafalan yang terakhir, terus mula baca daripada awal sampai akhir 30 juzuk. Masya-Allah. Bermula sebelum subuh, dia baca hafalan dia yang akhir sekali. Lepas tu terus mula daripada juzuk 1 sampailah ke juzuk 30. Habis isyak. 30 juzuk lah. Oh, ni baca hari-hari baca. Banyak gitu. Memang dia tak ada masa dah nak ingat benda lain. Masa tak ada mana. Kalau baca 1 juzuk sehari, 2 juzuk sehari, banyak lagi masa dia boleh lepak.
Kena baca 10 juzuk ke atas ni memang dia tak ada. Gimana pun dia akan ingat Quran dia tu. Nak baca esok ni, esok nak baca 10 juzuk, insya-Allah. Jadi bila dah hari-hari begitu, dia pergi mana pun selepas tu jadi begitu juga. Jadi untuk kita dapat cinta kasih pada Allah dan Rasul, maka kita perlu belajar, kita perlu berusaha untuk banyak mengingati Allah, banyak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni untuk saya samalah ni. Cakap sedap ni, nak buat susah. Nak lapangkan masa hari-hari nak berzikir, duduk setengah jam pun masya-Allah. Boleh duduk setengah jam zikir. Rasa macam habis hari tu. Sebab belum mari lagi tu. Dia tak mari lagi. Kena lawan lah, lawan nafsu tu. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba qauman hasyarahu Allah fi zumratihim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengasihi sesuatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia bersama kumpulan mereka itu. Yang ini bersama kaum itu. Atas dunia ni, kalau kita kasih kepada orang-orang saleh, kasih kepada para ulama, insya-Allah dengan benarnya kasih yang ada, ikhlasnya, keikhlasan kita dalam mengasihi orang-orang saleh, para ulama ni, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan letak kita bersama kumpulan orang-orang saleh, kumpulan para ulama. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis banyak, al-mar'u ma'a man ahabba, di akhirat nanti. Sebelum ni kita dah baca dah hadis yang hampir sama dengan ini. Seseorang itu di akhirat nanti dia akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Kalau dia kasih kepada para ulama, dikasih kepada orang-orang saleh, orang-orang yang baik, maka insya-Allah dia akan bersama dengan golongan Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Tapi kalaulah satu orang tu di atas dunia ni suka dia pada lain daripada itu, golongan yang tidak taat kepada Allah, tak suka pada orang-orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ni bimbangi. Di akhirat nanti pun Allah Subhanahu wa taala akan letakkan dia dalam kumpulan wal a'yadu billah. Ini orang yang menyokong orang-orang yang membuat kezaliman, dia suka. Di akhirat nanti sama-sama. Nabi kata, man ahabba qauman hasyarahu Allahu fi zumratihim. Allah Ta'ala akan bangkitkan dia, Allah Ta'ala akan kumpulkan dia di dalam kumpulan orang-orang yang dia kasih itu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kasih untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kasih untuk berjumpa dengan dia. Ini terjemahan literal kepada hadis ni lah. Siapa yang suka nak jumpa dengan Allah. Ulama menyebut
suka ataupun tak suka bertemu dengan Allah ni, dia dikira pada ketika seseorang itu hampir meninggal dunia. Waktu hamba Allah tu dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazak, pada waktu itu akan dibentangkan di hadapan matanya. Dia akan nampak orang yang Allah Ta'ala takdirkan dia mati yang baik, kematian yang baik, maka pada waktu itu dia akan dipamerkan di hadapannya berita gembira, bayangan-bayangan syurga, sesuatu yang menggembirakan, yang akan menyebabkan pada waktu itu dia nak sangat pergi, dia suka nak pergi. Ini yang ulama kata, ini yang maksudnya siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, yang ni waktu dia hampir meninggal dunia. Waktu hidup ni belum ada kepastian lagi, tanda kita cinta, suka, nak mati. Melainkan orang-orang yang dikurniakan kedudukan yang tinggi seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka ni setiap masa bersedia nak jumpa Allah, sedia untuk bertemu dengan Allah mati. Hadis ni sebenarnya panjang. Dalam syarah disebut sambungan kepada hadis ini, wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka untuk bertemu dengan dia. Jadi bila Nabi SAW ceritakan hadis ini kepada isteri baginda SAW, dari riwayat sebut cerita bila mendengar hadis ini, salah seorang daripada isteri Nabi, ada yang sebut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ada yang sebut isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Jadi diberitahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lanakrahul mauta, sesungguhnya kami tak suka nak mati. Tak suka nak mati. Maksudnya mati ni bukan benda yang mudah. Orang tanya, mu nak mati tak? Boh. Tanya lah siapa pun. Nak kita ni lah, hak lemah ni. Sekejap lagi nak mati. Kalau lah begitu kan, malaikat mau bagi 10 minit lagi, malaikat mau bagi. Oh, takutlah. Isteri Nabi pun bagi tahu pada Nabi, inna lanakrahul mauta, sesungguhnya kami tak suka kepada kematian. Maksudnya bukan semua orang yang Allah Ta'ala kurniakan dalam hati dia ni dia bersedia setiap masa. Sahabat-sahabat Nabi kalau dia kata tak suka tu, bukan makna dia tak suka untuk bertemu dengan Allah, tapi dia rasa tak cukup lagi ketaatan dia, amal dia tak cukup lagi nak jumpa dengan Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala redha ke murka? Maka bila isteri Nabi kata begitu, Nabi SAW pun bersabda lagi, laisa dalika, bukan begitu makna dia. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu wa busyira biridwanillahi wa karamatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa'allahi wa ahabba Allahu liqa'ahu. Nabi kata, orang yang beriman apabila dia didatangi oleh kematian dan dia diberi berita gembira berkenaan dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada dia waktu dia nak mati,
falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai, lebih daripada apa yang ada depan dia ni, kematian. Waktu dia dah nampak dah, malaikat bagi tahu Allah Taala redha dengan dia, Allah Taala akan muliakan dia. Waktu tu dia tak ada benda dah. Pak dia suka lebih daripada apa yang dia akan dapat. Dia oleh kerana itu dia suka untuk bertemu dengan Allah. Allah Taala suka untuk bertemu dengan dia. Wa innal kafira idza hadarahu al-maut wa busyira bi'adzabillahi wa 'iqabihi falaysa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu. Kariha liqa Allahi fakariha Allahu liqa'ahu. Dan sesungguhnya orang yang tidak beriman, apabila dia didatangi oleh kematian dan dia telah diberi perkhabaran tentang azab Allah, siksaan Allah, waktu ni dalam keadaan azab, dalam keadaan sakaratul maut, akhir umur, waktu tu nampak dah semua, maka tidak ada sesuatu yang dia benci lebih daripada situasi yang ada depan dia tu. Tak ada situasi yang dia paling tak suka melainkan situasi yang dia sedang hadapi ni, kematian ni. Jadi pada waktu itu kariha liqa Allah, dia tidak suka untuk bertemu dengan Allah. Sebab tahu dah ni, pergi ni kena azab, kena seksa. Fakarihallahu liqa'ahu, maka disebabkan itu Allah pun tak mahu jumpa dia, tak suka nak jumpa dengan dia. Allah. Jadi untuk kita suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ni, maka persiapan dia di dunia ni, persiapan di dunia, dan supaya mati kita nanti mati yang baik, husnul khatimah, kematian yang baik, bukan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Nak dapat husnul khatimah ni, waktu atas dunia ni kena buat persediaan, kena buat persiapan, barulah boleh dapat husnul khatimah. Persediaan dia apa? Persediaan dia tak susah. Bukan kena sedia duit banyak-banyak, bukan kena usaha dapat rumah besar. Persediaan dia ialah dengan kita mentaati perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu je persediaan dia. Persiapkan iman dan amal, itu modal dia, modal persediaan dia. Tak banyak. Tempoh kita hidup ni, itulah masa dia, masa untuk buat persediaan supaya di akhir umur kita, di saat kematian kita ini, kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, pengakhiran yang baik, kematian yang baik. Allah dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Allah redha dengan kita waktu kita nak mati. Dapat berita gembira, bila kita diberi berita gembira, dipamerkan di hadapan kita, bagaimana Allah Ta'ala akan layan kita, Allah Ta'ala akan redha pada kita, waktu itu kita suka nak pergi. Ada benda yang lebih besar daripada itu? Tak nampak dah hak belakang ni. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah,
Tuhan kami adalah Allah. Yang ini dia selalu membesarkan Allah, memperakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah terus sehinggalah saat kematiannya, tetap teguh dengan keimanan dia, dengan keyakinan dia. Allah Ta'ala kata tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat, yakni pada waktu nak mati. Malaikat kata apa? Alla takhafu, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Malaikat pujuk dia, tak usah takutlah, ni kematian yang nak mari ni. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Sedih apa? Sedih nak tinggal ni, nak tinggal harta, nak tinggal keluarga, nak tinggal dunia. Jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, terimalah berita gembira dengan syurga yang kamu dahulunya telah dijanjikan. Ni malaikat bagi tahu berita gembira. Waktu tu tak ada apa dah, suka jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat dia apa? Atas dunia ni dia buat persiapan, bukan sehari, bukan 2 hari. Persiapan ni sampai mati, sampai sebelum mati kena buat persiapan. Dia tak boleh buat separuh je. Rasa cukup dah ni, waktu relax, tak jadi, habis. Tidak macam harta, kita kumpul harta banyak-banyak sampai cukup dah ni, target, boleh relax lah. Tak boleh. Sebab iman ni dia tak ada. Dah capai target, kena kekalkan pula, konsisten, konsisten sampailah akhir hayat kita. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada saya dan kita semua taufik untuk kita berusaha, dan dalam masa baki umur kita yang ada ni tak tahu macam mana, dapat buat usaha hari demi hari, dan untuk kita menghasilkan, mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta pada Rasul sebelum kematian sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik, dan apa yang disampaikan pada malam ini sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.